Okey, kita akan masuk pula subtopik 4.2 iaitu pertahanan badan. Kita akan mempelajari mengenai antigen, antibody dan keimunan badan. Pertama, keimunan. Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Okey. Apabila organisma penyebab penyakit memasuki badan kita, sistem pertahanan akan mengenali organisma tersebut sebagai benda asing yang disebut sebagai antigen. Seterusnya, antigen merangsang sistem pertahanan badan untuk menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah. Antibodi inilah yang akan memusnahkan antigen tersebut. Baik. Kita lihat gambar rajah ini. Semula. Okey. Gambar rajah ini. Okey. Lihat pada antigen. Okey. Antigen. Okey, antigen. Jadi antigen ni adalah organisme asing, benda asing yang memasuki tubuh kita. Okey. Kehadiran antigen akan merangsang badan kita untuk menghasilkan antibody. Terdapat dua jenis keimunan, iaitu keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Okey, kita lihat keimunan aktif dulu. Keimunan yang diperoleh apabila seseorang sembuh daripada jangkitan penyakit kerana badan menghasilkan antibodi sendiri. Maksudnya, antibodi dihasilkan oleh badan sendiri selepas serangan sesuatu antigen kekal di dalam badan dan melindungi badan kita daripada jangkitan semula pada masa hadapan. Okey. Seterusnya, masih lagi keimunan aktif. Keimunan yang diperoleh melalui imunisasi, iaitu melalui suntikan vaksin. Vaksin ialah sediaan organisma penyebab yang telah dilemahkan atau telah mati. Vaksin sengaja disuntik ke dalam badan untuk merangsang badan menghasilkan antibodi terhadap antigen sebenarnya mungkin menjangkiti badan. Seterusnya kita akan pergi ke keimunan pasif. Jadi keimunan pasif ini ialah keimunan yang diperoleh secara semula jadi daripada ibu. Antibodi daripada ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Bayi akan menerima antibodi yang hadir dalam kolostrum. Kolostrum ialah susu ibu yang dirembes pada peringkat awal penyusuan. Seterusnya,
Keimunan pasif juga merujuk kepada keimunan yang diperoleh melalui suntikan antibodi tersedia. Antibodi yang tersedia diperoleh daripada darah pesakit yang telah sembuh daripada penyakit. Jadi, keimunan aktif salah satunya ialah dengan pemvaksinan ataupun vaksin disuntik ke dalam tubuh manusia. Ibu menyusukan anak adalah keimunan pasif. Okey. Mari kita lihat perbandingan antara keimunan pasif dan keimunan aktif. Kita lihat dulu persamaan. Persamaan yang pertama, kedua-duanya melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Kedua-dua keimunan adalah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Dan persamaan yang ketiga, kedua-dua keimunan melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Jadi ini yang kita boleh faham ni. Seterusnya, perbezaan pertama. Keimunan aktif suntikan vaksin diberi sebelum seseorang dijangkiti penyakit. Tetapi dalam keimunan pasif, suntikan antibodi tersedia diberi sebelum atau selepas dijangkiti penyakit. Perbezaan yang kedua, antibodi dihasilkan oleh badan sendiri. Dalam keimunan aktif, tetapi dalam keimunan pasif, antibodi diperoleh daripada susu ibu ataupun melalui plasenta. Perbezaan yang ketiga, dalam keimunan aktif tidak memberi perlindungan serta-merta, tetapi untuk keimunan pasif memberi perlindungan serta-merta. Dan yang terakhir, perbezaan yang terakhir, dalam keimunan aktif, keimunan kekal lebih lama. Tetapi itu tidak berlaku dalam keimunan pasif, kerana keimunan pasif tidak kekal lama. Bagaimanakah vaksin merangsang penghasilan antibodi? Jadi macam mana badan kita apabila disuntik dengan vaksin, badan kita akan dapat menghalang ataupun dapat merangsang penghasilan antibodi. Vaksin sediaan organisma penyebab penyakit yang lemah ataupun mati. Itu kandungan dalam vaksin. Vaksin mengandungi organisma penyebab penyakit yang lemah atau telah mati. Seterusnya, vaksin disuntik ke dalam badan. Apa yang berlaku? Jadi patogen ataupun organisma penyebab penyakit yang telah lemah atau mati tadi itu bertindak sebagai antigen. Jadi tujuannya supaya sistem keimunan badan dirangsang untuk hasilkan antibodi. Seterusnya, antibodi dihasilkan oleh badan. Itulah matlamatnya. Matlamat vaksin tadi mengandungi apa? Mengandungi patogen yang telah dilemahkan, organisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan ataupun mati, berfungsi sebagai antigen
Jadi antibody akan dihasilkan untuk melawan antigen tersebut. Okey, so kita boleh lihat dekat sini ada antigen, maka badan akan menghasilkan antibody. Apabila antigen sebenar menjangkiti badan, antibody sudah bersedia untuk menentang penyakit. Jadi di sini vaksin berfungsi untuk menyediakan badan supaya badan dapat mengenali antigen ataupun patogen tersebut, supaya apabila pada masa hadapan badan dijangkiti oleh patogen tersebut, badan dapat menghasilkan antibody dengan lebih cepat dan seterusnya mengelakkan kematian. Okey. Di sini adalah jadual imunisasi yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Manusia. Ada banyak, kita semua telah menerima vaksin ini, kerana vaksin ini telah diberikan sejak kita kecil lagi. Okey. Mari kita kenali jenis-jenis vaksin dan juga penyakit yang dicegah. Vaksin yang berbeza diperlukan untuk mencegah penyakit yang berbeza. So, lain penyakit, lain vaksin. Okey, BCG ini semua orang pernah dengar. BCG, nama penuhnya Bacillus Calmette-Guerin. BCG lah singkatannya, untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis, nama lainnya batuk kering ataupun TB. Okey. Untuk hepatitis B pula, okey, vaksin hepatitis B diberikan supaya dapat cegah kanser hati dan kerosakan hati. Sebenarnya vaksin ni untuk cegah virus, okey, yang boleh menyebabkan kerosakan hati dan juga kanser hati, ya. Seterusnya difteria, tetanus, pertussis ataupun DTaP, untuk cegah difteria, kancing gigi, pertussis ataupun batuk kokol. Okey. Dan kemudian Haemophilus influenza, HIP, untuk mencegah jangkitan radang paru dan otak. Vaksin polio untuk mencegah polio ataupun kelumpuhan. Dan vaksin campak untuk mencegah penyakit campak. Jadi kita boleh tahu di sini memang kita kena hafal lah. Okay, kalau BCG untuk cegah penyakit apa? TB. Vaksin hepatitis B untuk cegah apa? Penyakit kanser hati, kerosakan hati. Vaksin campak untuk apa? Untuk mencegah penyakit campak. Jadi memang kita kena ingat. Cubalah hafal, ya. Okey. Seterusnya tetanus. Vaksin tetanus. Vaksin tetanus untuk mencegah kancing gigi. Okey, untuk mencegah kancing gigi. Campak, beguk dan rubella, untuk mencegah penyakit campak, beguk dan rubella. MMR, kalau nama vaksinnya vaksin MMR, untuk mencegah penyakit campak, beguk dan rubella. MR pula dia tak ada campak, hanya beguk dan rubella. Jadi kita panggil dia MR, untuk mencegah beguk dan rubella. JE, Japanese Encephalitis, untuk mencegah jangkitan otak. Human Papilloma Virus, HPV, ya, ini diberikan kepada perempuan saja untuk mencegah kanser cervix. Okey.
Penyakit tuberkulosis, batuk kering akan menyerang sistem respirasi lah, terutama di bahagian paru-paru manusia. Kanser hati, kerosakan hati, boleh disebabkan oleh virus. Jadi vaksin hepatitis B ni dapat mencegah kanser hati ataupun kerosakan hati yang disebabkan oleh virus. Difteria, kancing gigi, pertusis ataupun batuk kokol, radang paru-paru, jangkitan otak, polio ataupun kelumpuhan, campak, beguk berlaku banyak di kawasan leher dan juga rahang. Rubella, kanser cervix. Tempoh perlindungan vaksin berbeza-beza mengikut jenis vaksin dan cara penghasilannya. Sesetengah vaksin memberi perlindungan sepanjang hayat, manakala sesetengah vaksin memberi tempoh perlindungan yang terhad sahaja. Selain daripada itu, terdapat juga dos penggalak. Dos penggalak diperlukan kerana dos pertama tidak mencukupi untuk merangsang keimunan badan bagi mencapai kepekatan antibodi yang mencukupi untuk memberi perlindungan yang berkesan terhadap penyakit tersebut. Okey, mari kita lihat graf dalam rajah 4.7 menunjukkan kesan pengulangan imunisasi terhadap ketahanan badan. Okey, pada hari pertama, okey, suntikan vaksin yang pertama dikenali juga sebagai imunisasi primer. Okey, lihat sini ya. Mula pada kosong tu hari lah. Okey, ataupun bulan. Kalau di sini dia katakan bulan, jadi pada peringkat awal seseorang itu diberikan suntikan vaksin yang pertama. Jadi kita kenali dia sebagai imunisasi primer. Selepas beberapa tempoh, kita lihat pada bulan yang kelima, dos penggalak iaitu suntikan vaksin kedua yang dikenali sebagai imunisasi sekunder. Okey, kalau kita lihat sini, ini di sini ya, kepekatan antibodi dalam badan yang diperlukan. Ini kita perlukan antibodi itu capai ini, peringkat ini. Tetapi kalau kita tengok, tidak mencapai lagi. Tidak mencapai, masih rendah. Jadi, dos kedua diperlukan. Dos penggalak diperlukan. Iaitu suntikan vaksin kali kedua. Dan kita lihat apa yang terjadi bila kita suntik dengan dos penggalak tadi. Terus naik melebihi garisan putus-putus ni. Garisan putus-putus ni adalah level ataupun aras yang kita kendaki. Kita nak capai tahap tersebut. Dan apabila dos penggalak diberikan, berjaya melepasi aras optimum yang diperlukan untuk melindungi seseorang daripada jangkitan penyakit. Respon imunisasi primer berlaku apabila sistem pertahanan badan bertindak balas terhadap antigen untuk kali pertama. Pada masa ini, sistem pertahanan badan mengenal pasti antigen dan mula menghasilkan antibodi untuk memusnahkan antigen tersebut.
Antibodi ini kekal dalam ingatan sistem pertahanan badan. Respon imunisasi sekunder berlaku apabila individu tersebut dijangkiti sekali lagi oleh antigen yang sama. Pada masa ini, sistem pertahanan badan yang menyimpan ingatan tentang antigen tersebut akan menghasilkan antibodi dengan lebih cepat, dengan segera supaya dapat bertindak balas dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Okey, mari kita selesaikan Mastery PT3 soalan 2. Ibu Aini terlupa membawa Aini ke klinik untuk mendapat suntikan dos ketiga hepatitis B. Jelaskan kesannya terhadap keimunan Aini. Okey, kalau kita tengok di sini, markah yang diperuntukkan ialah 3 markah. Okey, apa masalahnya? Masalahnya Aini tidak dibawa ke klinik untuk mendapat suntikan dos ketiga hepatitis B. Jelaskan kesan terhadap keimunan Aini. Jadi kita kena faham suntikan hepatitis B memerlukan 3 dos suntikan bagi mencapai tahap keimunan berkesan. Jadi apa yang kita boleh beri sebagai jawapan? Aini mungkin dijangkiti hepatitis B sebab tidak cukup 3 dos suntikan. Sekiranya terdedah kepada virus hepatitis B. Maknanya kalau Aini tidak terdedah kepada virus hepatitis B, dia tidak akan dijangkiti hepatitis B. Okey. Tetapi disebabkan Aini tidak mendapatkan suntikan mendapat suntikan yang ketiga tadi, paras antibodi badannya tidak ataupun belum mencapai kepekatan optimum. Kepekatan yang diperlukan, kepekatan antibodi optimum untuk memberi perlindungan daripada penyakit itu sepenuhnya. Okey, jadi kita berikan 3 poin. Apa akan terjadi? Pertama, akan dijangkiti hepatitis B jika terdedah kepada virus hepatitis B. Kenapa? Kerana paras antibodi belum mencapai kepekatan yang diperlukan. Berapa kali suntikan yang perlu diterima oleh Aini untuk mencapai kepekatan yang diperlukan? 3 kali. Malangnya, Ibu Aini tidak terlupa untuk membawa Aini untuk mendapatkan suntikan yang ketiga tersebut. Jadi, amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap seperti menjaga kebersihan badan dan pakaian, tidur yang mencukupi, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, mengamalkan hidup tanpa stres, mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sentiasa membasuh tangan. Jadi penting basuh tangan ni supaya mendapat semua tindakan ini dapat membantu badan kita mendapat keimunan badan yang lebih mantap. Okey, kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Mengapa kita perlu menerima imunisasi? Jadi, sebabnya imunisasi adalah sangat-sangat penting. Penting untuk melindungi kita daripada penyakit yang berbahaya. Imunisasi amat penting kerana kita percaya mencegah lebih baik daripada merawat. Tahap kesihatan yang optimum dapat menjamin kualiti hidup serta produktiviti kerja. Sebab apa? Sebab individu yang sentiasa atau kerap jatuh sakit tidak dapat bersosial dan bekerja dengan sempurna. Migrasi pekerja asing ke Malaysia. Maksudnya pekerja asing mereka tak seperti kita, mereka tidak mendapat tidak mengikuti
imunisasi seperti kita. Jadi mereka telah membawa banyak penyakit, antaranya penyakit TB. Ekonomi sesebuah negara amat bergantung kepada produktiviti pekerjanya. Tanpa pekerja yang produktif, ekonomi negara akan lumpuh. Memandangkan kos rawatan perubatan kian meningkat, salah satu cara untuk mengurangkan beban kos rawatan kesihatan yang tinggi adalah dengan membeli insurans perubatan. Okey, kita lihat sini. Panduan kebat. Jas, kamu sentiasa sihat dan jarang mengidap penyakit. Bagaimanakah kamu mengekalkan kesihatan? Okey, dan Jas menjawab, Ina, saya... Okey, lengkapkan perbualan antara Jas dan Ina dengan menghuraikan cara mengekalkan kesihatan. Seperti yang kita telah lihat sebentar tadi. Kamu boleh lihat muka surat sini ya. Amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara tu. Jadi kita akan gunakan 6 cara tu untuk menjawab soalan bagaimana Jas mengekalkan tahap kesihatannya. Jadi kita tulis mendapatkan tidur yang cukup, makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, mengamalkan gaya hidup aktif, kurangkan stres dengan melakukan aktiviti seperti beriadah atau bercuti bersama keluarga, sentiasa menjaga kebersihan diri, misalnya kerap mencuci tangan. Okey, itu saja untuk bab 4. Sekian, terima kasih.